Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Putus sekali, tak apa. Biar putus 100 kali pun, kita jangan putus harap dengan Allah SWT. Biar putus berulang kali, kita jangan putus harap dengan Allah SWT. Biar putus, kita sambung balik semangat kita. Nampak tak, perjalanan dunia ni tuan-tuan, banyak cabaran, banyak rintangan. Apalah ada dengan rintangan dan cabaran kita, nak dibandingkan dengan Nabi dan Rasul. Ada yang digergaji, ditanam, dibunuh, kan? Diambil anak. Subhanallah, cuba tengok Nabi Daud, Nabi Nuh alaihissalam, semua cabaran mereka luar biasa. Nabi Isa, Nabi Musa, paling dahsyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi, jangan give up dengan cabaran. Jangan takut seinci pun dengan ujian Allah SWT. Allah hantar ujian, Allah yang hantar. Maka Allah samakan, Allah hadirkan kasih sayang dia. Allah hadirkan rahmat dia. Jangan risau. Orang kalau hantar santau, maknanya kita mungkin kena terlantar. Terlantar kita. Nampak tak? Biar Allah hantar ujian, Allah hadirkan bersama dengan kasih sayang dia. Jangan ada kerisauan, dengan ada keraguan dengan ujian Allah ni. Allah ajak, Allah hantar. Ini peluang untuk kita tingkatkan makam kita, kedudukan kita. Allah hantar ujian, cabaran kita. Pada kita, tuan-tuan dan perempuan, Allah nak tengok sejauh mana iman kita. Mulut selalu kata, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Tapi hakikatnya bila ujian sampai, semua sunnah Nabi kita tinggal pergi. Nampak tak? Cinta Nabi, selawat. Kan? Takbir, Allahu Akbar. Allah bagi kuasa, hancur, lingkup. Kita tinggalkan agama. Kita tinggalkan Allah. Kita berbohong pada orang. Kita tipu orang. Allah. Nampak? Allah uji sikit je, baru kuasa sikit. Belum Allah letakkan macam Maharaja Firaun. Nampak tak? Seluruh Mesir bawah telunjuk dia. Seluruh Mesir bawah tapak kaki dia. Seluruh Mesir dalam genggaman dia, tuan-tuan. Baru ada kuasa sikit, dah kecoh, na'uzubillah. Baru kuasa sikit, dah sombong. Baru ada kuasa sikit, susah nak terima pendapat orang. Susah nak terima pandangan orang. Tipu memanjang. Orang mati setiap hari. Lambat bertindak, lambat buat keputusan. Buntu, baru sikit kuasa. Kan? Agaknya kalau Allah bagi kekuasaan macam Firaun, apa jadi agaknya? Allah bagi kekuatan macam Firaun, ada kekuatan seperti mana yang Allah bagi pada Firaun, agaknya macam mana, tuan-tuan? Nampak tak? Kita sekarang ni kena betulkan diri kita. Nampak tak? Kita sedang diketawakan oleh orang kafir. Kan? Kita orang Islam nampaknya macam bodoh, tak kerti nak pimpin. Nak pimpin diri sendiri fail. Amal rasuah orang kita paling banyak. Pecah amanah orang kita paling banyak. Rogol kita paling menang. Nampak tak? Bila Allah hadirkan COVID-19, kita yang paling banyak. Kita yang paling banyak bicara ni. Tentang ummah yang makin rosak. Pemimpin ke atas semua Melayu Islam. Kan? Orang sedang ketawakan kita, tuan-tuan. Sebab tu wajib untuk kembali sebagai seorang Muslim. Karakter Muslim perlu dibangunkan balik. Tadi kita putus. Kan? Karakter tak ada. Karakter pemenang tak ada pada kita. Karakter pemenang tak ada. Kita tak lahirkan anak-anak membangunkan karakter pemenang. Karakter fighter dalam hidup anak-anak kita. Nampak tak? Kita tak ada karakter fighter, tuan-tuan. Kan? Kita tak ada karakter. Sikit orang usik dah jadi takut. Takut nak mampus. Nampak tak? Penakut. Kita ni penakut, tuan-tuan. Nak hadap ujian. Kan? Saya cakap untuk semua orang sekali lah. Termasuk pemimpin-pemimpin yang penakut. Kan? Jangan takut hilang kuasa, tapi takutlah nantinya anda terpaksa menanggung semua kesakitan akibat daripada kelalaian kamu memimpin kat dunia. Allah, jangan main. Ulama-ulama tolong datang pergi dakwah. Saya bukan ulama, saya tolong sampaikan menggunakan FB live seperti ini. Nampak tak? Ulama wajib turun sekarang, mufti turun, pergi tegur. Mana-mana pemimpin yang tipu, tegur, jangan takut, tegurlah. Kan? Kita cakap debat-debu. Kita berani tegur rakyat, pemimpin pun kena tegur. Kita berani tegur rakyat, kita wajib juga tegur pemimpin. Sebab pemimpin juga manusia. Kalau macam ni lah kita punya sifat, agaknya kalau duduk zaman Firaun, dah tentu confirm ikut Firaun. Takut nak tegur Firaun, Firaun lagi dahsyat, tuan-tuan, dia bunuh je. Nampak tak? Dia lanyak dia bunuh je. Kalau macam ni sifat kita, pemimpin harus ditegur. Pemimpin harus diingatkan. Jadi orang macam kita netizen, orang macam kita ni kalau ingatkan dia tak heran. Ulama turun. Semalam contohnya rumah PM kita, kan, menteri-menteri berduyun pergi rumah PM. Saya nampak sepatutnya mufti pun turun sama. Tegur. Ini salah ni tak betul. Pembohongan pada rakyat berdosa besar.
Kita nak jawab dengan Allah SWT satu hal. Nak nanti rakyat sorang-sorang, oh lama nanti pembarisan di akhirat, sorang-sorang cakap, mati. Ini kena buat. Suatu karakter sebagai seorang fighter, karakter sebagai seorang Muslim, wajib kita bangunkan sekarang dalam hidup kita. Tadi kita berhenti kat mana? Seorang makcik India masuk Islam. Macam mana dia masuk Islam? Kita seorang orang pun tak masuk ke Islam. Cerita debat-debu sampai ke bulan. Man, debat-debu cakap seorang pun kita tak masuk ke Islam. Seorang pun kita tak bawa tarik masuk Islam. Nak masuk macam mana? Asyik besi kereta, bergaduh je. Nampak tak? Kita nak sangat pemimpin Islam. Dah ada pemimpin Islam ke atas. Asal macam ni. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Ini persoalan. Kenapa sampai tahap mati orang beribu? Nak kuasa apa? Kuasa tak bawa anda ke mana lah? Ni dunia kecil sangat. Kuasa. Kalau ada kuasa, makan pun sama rasa macam orang yang tak ada kuasa. Tahu tak? Kalau kau ada kuasa sekalipun, kau makan mi goreng rasa mi. Tak ada pula kau makan mi goreng rasa McDonald. Engkau ada kuasa, engkau minum kopi. Kau minum kopi baris, engkau akan rasa kopi. Tak ada pula orang minum kopi rasa fresh orange. Walaupun kau ada kuasa. Nampak tak? Tak ada pula engkau makan nasi putih rasa nasi berani. Hanya dengan ada kuasa. Tetapi di akhirat nak jawab banyak. Jangan tipu. Jangan bohong orang. Asal jadi pemimpin bohong. Asal jadi pemimpin tipu orang. Asal jadi pemimpin kenakan orang. Rakyat ni tengah susah. Kita bukan nak dengar drama yang kamu sedang persembahkan. Berapa ramai yang telah kita Islamkan dengan akhlak kita macam ni? Berapa ramai yang telah kita tarik dekat Islam? Tuan-tuan, ni pengalaman saya ni. Pengalaman saya dalam urusan dakwah. Sebahagian besar orang masuk Islam, tuan-tuan, bukan kerana akhlak orang kita. Ini orang bukan Islam cakap tahu kat saya, orang bukan Islam yang akhirnya hari ini Islam. Dia kata apa? Saya masuk Islam saya masuk Islam, kata dia mereka ni, saya masuk Islam itu bukan kerana itu orang Melayu tahu. Kalau orang Melayu punya akhlak saya tak akan masuk Islamnya. Saya sudah tidak akan masuk Islam. Saya jadi takut. Saya jadi takut lah tengok itu orang Melayu punya pegangan. Saya masuk Islam Makcik Indah ni kata apa? Ustaz, dia panggil kita lah. Kan? Dia pandangan baik. Ustaz, saya ni kan saya duduk itu kampung kan, saya itu dengar tahu, itu azan dengar tahu kan, anak saya sudah 2 orang masuk Islam kan, tapi saya tak mau masuk, dia kata. Saya tak mau masuk kan. Tapi setiap hari saya dengar itu azan saya punya hati macam tak tenteram. Hati saya itu tak tenang lah, Ustaz. Air mata saya jatuh Ustaz, air mata saya jatuh. Itu setiap hari Ustaz, tengah tidur pun Ustaz, saya akan terkejut. Itu dengar azan subuh Ustaz. Saya dengar itu azan subuh saya akan terbangun. Woi, dia dengar lawangan azan subuh. Kita waktu subuh, masa tu tengah peluk bini, tengah peluk suami, tengah peluk anak-anak, tengah peluk bantal, tengah sedap tidur. Kena pula hujan. Terbaik tidur. Hais. Nampak tak? Terbaik tidur. Ni orang belum Islam lagi. Allah bagi dia satu kenikmatan mendengar lawangan azan. Pagi tadi subuh dengar tak? As-salatu khairum minan naum. Dengar tak? Dengar tak? Allah. Ustaz, setiap hari saya dengar itu azan air mata saya jatuh sendiri Ustaz. Walaupun saya sedang tidur Ustaz. Sedang tidur Ustaz, tiba-tiba saya dengar itu lawangan azan subuh Ustaz. Saya air mata jatuh Ustaz. Saya tak tahu pasal apalah. Subhanallah. Tuan-tuan nak jawab apa? Nak jawab macam mana? Kita tak layak nak jawab sebab kita air mata pun tak jatuh. Tengah-tengah tengok drama, berhenti sekejap nak bagi lalu azan. Bukan air mata jatuh, air kita nak bagi kencing tu jatuh. Nampak tak? Kita dengan Allah macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang cerita, masjid kosong. Jangan cerita masjid kosong. Settlekan dulu lawangan azan. Lawangan azan pun dia tak kenal. Lawangan azan pun dia tak hormat. Lawangan azan pun dia tak beri keutamaan. Nak pergi masjid macam mana? Satu masjid kosong. Fokus tempat salah, hasil tak ada. Macam sekarang lah. Nampak tak? Nak atasi COVID macam mana? Kalau tak fokus pada iman. Ni saya nak bagi ilmu. Sikit-sikit kita kongsi sikit. Kalau tak diganggu oleh Facebook, tak dipotong lagi. Kan? Allahu Akbar. Akhirnya tu makcik tu masuk Islam. Tuan-tuan masuk Islam. Dia tak mampu tahan lagi. Tak mampu bertahan. Tak bersyukur anak dia. Gembira anak dia. Tak mampu bertahan sebab Allah sendiri bagi hidayah. Pam Allah bagi.
Kita ni, satu kita kena baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta, ya Allah, jangan kau tarik, engkau jangan tarik hidayah pada aku lagi. Selepas kau bagi hidayah, kau jangan tarik, Allah. Kita sombong, seakan-akan kita Islam, confirm mati dalam Islam. Kita lahir Islam, confirm syurga kita punya. Mati dalam Islam tu confirm. Siapa cakap? Hadis sahih. Ada manusia beriman pada Allah, di penghujung dia hidupkan karakter orang kafir, maka kafir dia mati dalam keadaan kafir. Ada orang hidupnya amalan-amalan maksiat, amalan-amalan neraka, tapi penghujung nyawa dia, Allah bagi dia hidayah, dia buat amalan ahli syurga, maka syurga tempat dia. Allahu Akbar. Jangan main-main, tuan-tuan. Jangan main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu bila cerita pasal masjid, settlekan dulu lawangan azan. Ingat tak, bila Allah uji kita, kita ni teruk, tuan-tuan. Saya nak tegur diri saya dan semua orang lah yang sanggup menerima teguran. Ingat tak bila COVID awal-awal sampai, punya gairah kita nak ikut WHO, punya gairah kita percaya dan yakin kepada WHO, punya banyak ulama' kat Malaysia, punya banyak ustaz kat Malaysia, sedikit pun tak bunyi bila KKM bersuara. Tadi sebelum potong, sebelum terputus, saya cerita pasal Perudah. Sekarang saya nak cerita benda yang berlaku, real berlaku. Apa dia? Awal-awal bila PM kata mereka nak buat PKP, nak buat PKP, masa tu darurat, nak buat PKP, belum lagi. Tahun lepas. PKP yang pertama, ingat tak PKP pertama? Berlarutan hingga kita hilang masjid, hilang solat di masjid, hilang tarawih, tak boleh balik kampung. Cerita ni cerita awal dulu. Terbaik, semua rakyat setuju. Leka dan lalai kita taat kepada arahan WHO dipanjangkan oleh KKM mengikut senario persekitaran negara. Tuan-tuan, masjid tutup. Punyalah teruk, masjid tutup sampai tak ada laungan azan. Tak salah saya, seminggu, 2 minggu macam tu tak ada laungan azan. Satu Malaysia tak ada laungan azan. Sebab kita buat PKP kan seluruh Malaysia. 1 minggu, 2 minggu tak ada laungan azan. Ni bukan gurau. Macam tu sekali nak gambarkan azan ni jauh betul dari kita. Kita hilang satu yang kita tak sayang. Satu kita tak rasa kehilangan. Kita tak dengar laungan azan tu tak kehilangan. Saya sedih sebab, tuan-tuan, pada waktu tu madrasah saya masih berfungsi. Kita terus operasi. Teruklah kena, memang teruklah kena. Teruklah, tapi kita terus operasi. Sedih saya cakap pada pelajar madrasah saya. Tengok, laungan azan sudah tidak kedengaran. Hanya kedengaran, alhamdulillah, sebab madrasah kita masih berfungsi. Kita masih lagi boleh laungkan azan. Di tempat ini, di tanah ini, di madrasah kita. Di tempat lain tengok laungan azan tak ada. Saya tegur. Laungan azan tak ada. Seminggu lepas tu, seminggu 2 minggu, bau perasaan. Ketaatan kita kepada manusia mengatasi ketaatan kita pada Allah SWT. Bila Allah uji, kita jadi kelang kabut. Bila Allah uji, kita jadi cemas. Kan? Kita cakap Allah. Allah uji, kita tinggalkan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah uji, Muhammad kita tinggalkan. Bergaduh-gaduh ustaz-ustaz para ulama'. Nampak tak? Jarak hapuskan, solat masuk. Kukuhkan jemaah, jangan takut. Tapi bergaduh-gaduh lah, mufti kata tak boleh. Bergaduh-gaduh, berbeza-beza pendapat. Kita terpaksa akur dah. Terimalah yang berkuasa, yang ada kuasa. Mereka dah tetapkan kita terpaksa. Itu. Tapi kat rumah, kita tetap solat rapat. Solat, hidupkan ikut Nabi SAW. Nampak? Faham ke faham? Ini cabaran kita, sahabat. Ini cabaran kita. Cabaran besar kita pada hari ini. Sebab itu, jangan sesekali kita terlepas pandang bahawa kita wajib bangunkan karakter sebagai seorang juara. Kita kena bangunkan karakter sebagai seorang Muslim. Kita takkan menang, tuan-tuan, percayalah, takkan menang lah. Tukarlah PM sekalipun. Kalau PM yang ganti pun musibat sama juga. Sama je karakter. Kita nak pemimpin yang benar-benar hidup ke Islam. Ada kalimah la ilaha illallah. Siapa? Saya tak ada jawapan. Pemimpin mesti ada jawapan. Kita ada kesilapan. Kita lahirkan anak-anak yang tak ada kalimah la ilaha illallah dalam perjuangan mereka. Kita lahirkan anak-anak yang ada kalimah la ilaha illallah tapi tak bawa dalam perjalanan hidup mereka. Allahu Akbar. Nampak tak? Kita yang salah, tuan-tuan. Apa yang berlaku di parlimen hari ini, kita yang salah. Sebab mana akhlak umat Islam datang dari masyarakat yang rosak, maka pemimpin akan rosak. Bergaduh macam bodoh je. Rakyat mati tetap bayi, mereka bergaduh lagi. Kan? Pemimpin takut Datuk masuk parlimen. Jawablah, hadap. Tak kira siapa anda. Umat Islam tunjukkan akhlak yang terbaik. Kalau kamu benar, maka bercakaplah dengan benar. Kalau kamu benar, jangan takut untuk mempertahankan
pertahankan kebenaran. Kalau kamu benar, jangan takut berhadapan dengan musuh anda. Tapi kalau anda tak datang, anda tak masuk, huru-hara semuanya. Huru-hara kita, negara kita sekarang. Tak stabil. Bila politik tak stabil, ekonomi akan diheret sama. Rakyat hilang kerja, hilang pendapatan. Jangan tipu. Ekonomi bagus. Siapa cakap? Kedai semua tutup. Macam mana boleh bagus? Hai. Orang tengah susah. Mesej masuk kat telefon saya. Saya bukan PM, saya bukan menteri tau. Saya bukan YB. Tapi mesej masuk berlambak-lambak. Tim saya minta bantuan. Kita ada sebuah buku khas. Kita tulis semua orang minta. Yang mana kita mampu kita bagi ya. Hospital putus bekal oksigen. Ini gurau ke? Ini memain ke? Benda yang sedang berlaku memang benar-benar berlaku, bukan gurau. Orang sakit nak pakai oksigen, tak ada bekal oksigen. Ini gurau ke? Allahu Akbar. Main-main ke? Orang dah mati tetap bayi beribu. Semenjak darurat dicipta, 8,000 manusia mati. Dan ada antara mereka kawan kita, kandalan kita, sahabat kita, adik-beradik kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita. Allahu Akbar. Akibat daripada konflik politik yang berpanjangan, kerana karakter Muslim tak wujud, Islam jauh daripada pegangan. Islam jauh daripada kehidupan. Saya kata tadi kan sebelum putus apa dia? Kan? WHO tak boleh jamin hidup kita. Allah jamin hidup kita. Saya buktikan. WHO melalui KKM kata pakai mask. Kita pakai mask. Adakah dengan pakai mask kita terjamin? InsyaAllah bagi kata KKM. Tapi ingat tak tuan-tuan? Ingat ni saya cakap. Macam mana pula orang jogging tak pakai mask? Mana kluster rekreasi? Mana kluster rekreasi? Kalau saya lah Menteri Agama, saya akan sound semua menteri. Saya akan sound KKM. Jangan ada lagi perkataan kluster masjid. Itu satu penganiayaan, satu kezaliman, satu pengkhianatan, suatu tindakan bodoh umat Islam ke atas umat Islam tu sendiri. Ada kau dengar tak kluster gereja? Ada kau dengar tak kluster tokong? Ada kau dengar tak kluster kuil? Kenapa kluster masjid berterusan? Kenapa dibiarkan benda ini berlaku? Seakan-akan pergi masjid dapat sakit. Pergi masjid tempah penyakit. Dan pergi masjid menyebabkan bapa aku meninggal. Engkau datang bawa penyakit. Pasar raya ada. Di kedai runcit ada. Di kedai makan ada. Di stesen kereta api ada. Di stesen bas ada. Kenapa masjid jadi bahan gantinya? Kenapa masjid jadi tempat penyebaran? Ini pengkhianatan. Mana pemimpin kita? Penakut nak cakap. Tak kira parti lah. Saya tak peduli parti mana. Saya tak peduli parti mana. Tengok kat dalam parlimen tu. Seakan-akan kita tak perlukan parti lah. Kita perlukan pemimpin yang ada kalimah la ilaha illallah. Yang tak makan rasuah, yang tak pecah manah. Bersuaralah anda dalam parlimen. Bersuaralah anda untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Mempertahankan maruah. Mempertahankan negara yang sedang dijajah tanpa disedari. Allahu Akbar. Ini cabaran. Biar orang kata ni orang gila apa menjerit. Tak kisah aku menjerit. Di saat orang sedang mati berterusan. Peduli apa kita siapa yang berada ke atas kalau ini berlaku berterusan. Peduli apa? Tim yang sama tidak akan selamatkan negara kita. Sebab idea pendekatan mereka dah boleh baca. Awal dulu saya kata. Pendekatan yang sama kemudian mengharapkan keputusan yang berbeza adalah satu perkara yang paling zalim sedang dilakukan. Pendekatan yang sama diubah nama. Mengharapkan satu keputusan luar biasa. Tengok Selangor. Beribu lagi kat Selangor. Tak settle Selangor. Allah Akbar. 17,000 datang ke Selangor. Saudara-saudara kita kat sana tuan-tuan. Saya memang sangat marah sebab saya terima. Pagi tadi terima lagi mesej. Paris. Kan? Saya tak pasti macam mana dapat nombor handphone saya secara direct. Paris. Boleh tak nak buat tahlil untuk bapak saya, arwah bapak saya? Tak sedih ke tuan-tuan? Hampir setiap hari kita buat tahlil. Hampir setiap hari kita buat solat hajat setiap hari tuan-tuan kita buat nama-nama. Saya sedih, lillahi wallahi sedih tuan-tuan. Nama yang kita sebut tiap-tiap hari akhirnya tak boleh sebut lagi sebab dah meninggal. Kita sebut nama banyak yang kena COVID-19 ni, yang kenal saya. Mereka minta, Pak Riz, tolong Pak Riz. Abang saya COVID positif. Isteri saya tengah ketika tahap 5 di hospital. Tolong saya. Buat solat hajat. Apa yang kita boleh buat? Kita madrasah yang kita boleh buat solat hajat. Angkat tangan pada Allah. Baca Quran. Minta bantuan Allah. Allah tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Tiap-tiap hari itu yang kita buat tuan-tuan. Tapi apa berlaku? Satu
satu demi satu nama Allah taik. Dah tak ada lagi dalam sebutan kita sudah aja sebab Allah dah panggil balik. Sedih tuan-tuan. Ada yang telefon saya secara pribadi. Pak Riz, semalam cerita semalam 2 hari lepas. Abang saya dah tak ada Pak Riz. Abang saya dah tak ada. Tolong saya Pak Riz. Buatkan solat jenazah gaib. Buatkan tahlil Pak Riz. Baca Quran 30 juzuk boleh tak bantu abang saya. Allah. Allahu Akbar. Kita dengar tiap-tiap hari. Kita dengar tiap-tiap hari. Kita lihat kelembapan, bertindak kelambatan dalam usaha menghasilkan satu keputusan yang paling rosak, yang paling menyedihkan. Satu saya kata, jangan harap vaksin. Vaksin tu lambat untuk dicapai. Waktu ini apa kita patut buat? Waktu ini apa tindakan kita? Nak capai vaksin bukan besok lusa. Bukan bulan depan. Kemudian datang pula fakta-fakta yang mengelirukan. Dah injek 2 kali pun kena injek lagi. Ini vaksin ni tak cukup kuat. Dia hanya boleh bertahan 50% kepala otak kau. Dulu orang kata, doktor-doktor pakar kata, kaji, analisis, jangan terus ambil engkau cakap dah kaji. Melalui kajian yang teliti. Engkau tak ingat apa kau cakap, nyawa orang terkebang. Sebab kau tak boleh kena tegur. Sebab kau tak nak terima pendapat orang. Yang tegur bukan tukang kebun. Yang tegur bukan nelayan. Yang tegur pakar-pakar perubatan juga. Mereka tegur, mereka bagi pendapat, bagi idea. Tolak mentah-mentah. Tolak seakan-akan kamu hero. Sedangkan banyak nyawa telah dikorbankan. Banyak nyawa telah tergadai. Allahu Akbar. Allah melihat apa sedang berlaku. Allah melihat apa sedang berlaku. Sekarang jadi huraga negara kita. Kerana kerakusan manusia mengejar jawatan. Jawatan ni saya dah bagi tahu tadi kan. Kalau jawatan kau besar mana pun, kau makan mie goreng, aku makan mie goreng, orang makan mie goreng, semua rasa mie goreng. Tak pula kalau kau jadi menteri, engkau makan mie goreng rasa McDonald. Ni kopi Pak Riz ni, kopi Pak Riz ni. Kita keluarkan kopi ni. Minum kopi, takkan kau rasa fresh orange kalau kau ada jawatan besar. Tapi jawatan itu akan menyebabkan kau mempunyai kesan sangat besar kalau tak jawab. Kalau kau tak jalankan tanggungjawab dengan baik di dunia ini, akhirat sedang menanti. Bukan gurau-gurau. Satu ulama kena tegur lah. Saya tegur melalui FB live saya. Tak kira saya bukan berparti. Saya tegur semua pemimpin yang saya sayang. Daripada PM sampai ke bawah, semua kita sayang sebab umat Melayu. Umat Islam. Bukan ini yang Datuk Bahaman, Tok Janggut, K. Saleh. Bukan ini Dosain, Datuk Maharaja Lela yang berjuang ni. Bukan ni mereka nak. Mereka berjuang untuk tanah ini. Mereka berjuang untuk anak bangsa mereka hidup lebih baik. Tapi apa berlaku? Jahanam. Allahu Akbar. Mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini. Ini yang kita hasilkan. Setelah melihat hutan bertukar menjadi rumah batu. Setelah melihat bukit ditarah menjadi bandar-bandar pesat membangun. Kita melihat ada sinar di sebalik kegelapan. Umat Melayu yang sekian lama dijajah berterusan. Tetapi semua ini rupa-rupanya adalah angan-angan palsu. Rupa-rupa ini semua drama dunia yang mengheret umat Melayu menjadi lebih terhina pada saat ini. Kalau kita lihat di parlimen semua orang Melayu yang berkuasa. Mereka memegang tampuk pemerintahan. Tapi kenapa saat ini kita rasa macam kita berada di pinggiran. Kita terus ketinggalan. Berbangga hanya kita injek lebih banyak daripada orang lain. Tapi kematian tidak pula kau highlightkan. Berbangga sebab peratus injection lebih banyak daripada negara lain. Tapi kita mempunyai kelembapan dalam ekonomi. Ketidakstabilan dalam politik. Kenapa kau tak nampak? Nilai wang ringgit kita makin jatuh dan terus jatuh. Apabila kata-kata pakar kita akan membawa negara kita kepada negara miskin, itu bukan satu dongeng. Cuba tengok Venezuela, sebuah negara pengeluar minyak yang terbesar di dunia, akhirnya tewas kerana kerakusan manusia, kerana keangkuhan manusia, kesombongan dan kebiadaban. Nafsu yang tak pernah puas tentang dunia. Jawatan tidak boleh jadikan kamu bahagia kalau kamu tak amanah. Jawatan tak boleh jadikan kamu bahagia kalau kamu tidak adil kat dunia ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakyat tengah susah tuan-tuan. Jangan berlakon tak kira parti mana. Ulang-ulang kali saya kata. Jangan berlakon makan Maggi. Engkau makan Maggi dalam rumah banglo. Kami makan Maggi dalam rumah yang nak kena sita. Kami makan Maggi dalam rumah yang 3-4 bulan tak bayar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini perjuangan. Sebab tu tolong sekarang tuan-tuan bangunkan karakter sebagai seorang Muslim. Berhenti berbala, duduk
Hari Jumaat ini hari baik, tuan-tuan. Ambil kesempatan pemimpin, duduk, kontak satu sama lain, duduk, berjemaah, bincang baik-baik. Negara ni bukan kau punya seorang, negara ni kita kongsi bersama. Kalau kau salah catur, maka jahanam negara ni. Kalau kau sombong, hancur negara ni. Kalau kau rakus, habis negara ni. Allahu Akbar. Kamu heret semua benda. Semua benda nak dipolitikkan. Apa kena-mengena tabung haji, kenapa nak diheret ke bawah pengendalian bank, kenapa nak diheret nak diheret bersama, sebab tak ada duit kan, dah tak ada duit. Satu doktor kontrak kita tak dapat mampu nak serapkan mereka 100%, sebab kita tak kawal di peringkat universiti. Kita mempunyai supplier lebih banyak daripada demand. Nampak tak? Universiti swasta kau tak kawal. Pengarah Kesihatan Malaysia, baru-baru ni saya dengar anda cakap, melalui dialog anda kata anda nak kawal. Anda nak pantau. Nampak tak? Anda nak pantau. Ini saya nak ujah ni. Kan? Anda nak pantau universiti Islam di Mesir yang menghasilkan doktor-doktor perubatan. Anda nak pantau 6 universiti yang kebanyakan mereka pergi ke sana buat medik. Anda nak pantau. Tapi kenapa anda tak pantau universiti swasta yang mana banyak orang masuk? Tidak cukup kredit mereka, tak cukup pencapaian mereka, kan? Yang menghasilkan terlalu banyak doktor pakar kat Malaysia. Doktor pakar, penawaran doktor sangat banyak sebab tak kawal peringkat universiti. Nampak tak? Sekarang apa jadi? Hari tu bolehlah selamat dengan doktor kontrak. Lama dulu kontrak ini dah berlaku lama. Saya hadir khusus, kan? Sebagai seorang pemilik syarikat, kita kena hadir khusus dan ditegang tentang kontrak ni. Secara peribadi, kontrak memang tak adil. Mereka ni tak dapat banyak benefit. Kesian mereka. Hak mereka bersuara. Jangan ganggu hak mereka. Jangan tekan mereka. Jangan ugut mereka. Mereka adalah golongan-golongan terpelajar yang berhak suara atas untung nasib mereka. Mereka bimbang. Kalau anda yang seandainya kedudukan mereka terancam, mereka ada hak bersuara seperti anda yang ada hak untuk bersuara ketika di dalam parlimen. Anda pusing sana, pusing sini, kata agung sudah tak terpakai. Kata duli yang mamuli Sri Paduka Baginda sudah dipermainkan. Anda datang berparti-parti menyokong titah diraja. Untuk apa kita ada polis diraja? Akan tentera diraja. Kalau raja kita permainkan, esok kalau berbalah, siapa nak satukan ni? Ulama jauh dah tersasar. Banyak yang berpaut, banyak yang berpihak. Dah ada bias, takut suara, takut bicara. Allahu Akbar. Dunia memang taman permainan. Betul kata Allah dalam Quran, dunia memang melalaikan. Sedap kopi Pak Aris ni. Allahu Akbar. Apa nak jadi? Kita sedang membuka ruang kemurkaan Allah. Allah sedang memandang kita dan Allah benar-benar marah dengan apa yang kita buat. Satu, saya banyak kali kata, nak selesai masalah COVID tidak mudah, tetapi balik kepada Islam dan Quran. Sunnah dan Al-Quran perlu pegang. Ulama-ulama kena berani bersuara. Perbezaan pendapat dikecilkan. Mana-mana masjid, jangan ada lagi usaha-usaha untuk menghitamkan, menghentam, memfitnah, melanyak, mengkeronyok masjid. Tak habis-habis kluster masjid. Bila kepimpinan kita tidak berteraskan Islam, walaupun orang Islam duduk di atas, tak ada pertahan, masjid tidak dipertahankan. Dan masjid menjadi satu sifat yang sangat dihinakan sekarang. Sangat hina. Orang nak solat kena tangkap, tuan-tuan. Kurang hajar. Satu ni balasan Allah. Dengar pesan saya. Orang solat engkau tangkap, kan? Menteri makan durian, menteri pergi rumah orang, menteri ziarah sana, menteri keluar kawasan, kan? Bukan atas urusan kerajaan, urusan peribadi, tapi mereka tidak dilanyak seperti mana orang solat dilanyak. Tak kira di Bangladesh ke di Pakistan, tuan-tuan, di orang Islam. Besok kita duduk ramai-ramai kat perhimpunan di Padang Mahsyar, engkau nak beza ke engkau Malaysia? Engkau orang Singapura, engkau orang Indonesia, engkau orang Pakistan, jauh-jauh. Mana ada, pakai otak le, ulama kena suara. Yang bermain, kan?
Jangan gua-gua macam ni. Ini bab solat, bab ibadah, jangan main jangan sampai orang salah faham. Kan? Apa cerita kopi dangdut ni? Apa cerita kopi dangdut? Senyap je kan? Senyap. Ada yang kau nampak kena gari. Ada yang kau nampak dia pakai baju lokap. Ada yang kau nampak mereka sedang diuruskan seperti mana rakyat biasa diuruskan. Kesan daripada PKP, kesan daripada darurat. Ada yang dipenjara kena langgar SOP. Dengar cerita tak? Ada tak? Ada rakyat yang dipenjara 1 hari. Ada satu makcik gelang oren, dia keluar kena penjara. Berapa ramai orang yang buruh kilang-kilang ni tadi pakai ni tak ada. Banyak double standard. Wallahu a'lam. Allah saja Maha mengetahui. Dan ini Allah sedang gambarkan pada kita ni. Uhara ni semua bermula daripada kita yang tidak adil, tak jujur. Dan tak amanah. Ini yang sedang berlaku dalam kehidupan kita pada saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan datangnya hari Jumaat membuka ruang pada kita untuk dekat dengan Allah SWT. Pemimpin negara, jangan takut hilang kuasa. Tapi takutlah engkau hilang yang maha kuasa. Saya ulang sekali lagi supaya semua faham, termasuk diri saya. Saya tolong sampaikan sebab saya nak menjadi orang yang berlepas di akhirat nanti. Wahai orang yang berkuasa, jangan takut hilang kuasa, tetapi bimbanglah kalau kau hilang yang maha kuasa. Saya ulang kali ketiga. Dengar baik-baik, tulis kat ruang komen kalau anda faham kataan saya ni. Wahai orang yang berkuasa, jangan takut hilang kuasa. Kepada PM kita, kepada menteri, jangan takut hilang kuasa. Jangan takut hilang kuasa. Kalau kamu benar, fight sampai benar. Kalau kamu benar, fight. We all are fighter. Fight lah. Jangan tipu sana, tipu sini. Wahai yang berkuasa, wahai orang yang ada kuasa, jangan kau bimbang dan khawatir dan cemas kau hilang kuasa. Tapi khawatir dan bimbanglah kalau kau hilang yang maha kuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai pembesar-pembesar, dengar sini wahai pembesar-pembesar. Wahai pembesar-pembesar, pandang dan carilah yang maha besar. Kamu akan nampak kamu adalah kecil. Kamu akan nampak kamu tak ada, you are nothing. Kamu tak ada apa-apa. Balik jenazah kita tiada kapit hijau, kapit merah. Apatah lagi bunga manggar dalam paluan kumpang. Ingat baik-baik. Bila jenazah kamu nanti dibawa ke kuburan, jenazah kamu macam jenazah nelayan, sama level jenazah petani, sama level jenazah tukang kebun, sama level jenazah kerani, sama level. Yang membezakan kita adalah amal kita. Pakaian kita sama sahabat, berwarna putih, tidak ada satu poket pun. Gerakan kita sama tuan-tuan, dia angkat diusung jenazah kita. Rumah yang menunggu kita sama tuan-tuan, walaupun yang kita tinggal rumah besar 3-4 tingkat. Kadang-kadang ada sampai 10 rumah. Ada kita tengok yang menteri, rumah punya banyak, bersama-sama rumah besar. Rumah parking kereta macam sebiji rumah. Kat parlimen berkesorak-sorak engkau Kat parlimen kau bersorak-sorak entam orang. Rumah engkau kan garas sebiji rumah. Duit siapa kau pakai tu? Memang keturunan kaya ke? Atau keturunan lanun? Kan kau memang keturunan kaya ke? Atau kau keturunan lanun? Kan rakyat tengah susah bro. Rakyat tengah susah. Kau tak malu ke? Jerit kat parlimen tapi rumah kau macam istana. Kau tak malu ke? Bila masa pula engkau ada keturunan diraja? Bila masa pula darah kau darah diraja? Bila masa pula engkau ni adalah keturunan sultan? Kan? Dulu bukan kau orang biasa ke? Bila kau jadi pemimpin, rumah kau besar-besar, na'uzubillah. Itu yang kita dapat kesan. Yang luar negara, wallahu a'lam, Allah saja Maha mengetahui. Nampak tak? Subhanallah. Rakyat tengah susah. Ini bukan masa nak serang. Duduk sama-sama. Boleh faham tak? Ulama' datang le. Pergi jumpa setiap. Kalau ahli parlimen ni, dia jumpa dia. Ulama' sekarang keluar. Mufti-mufti keluar sekarang. Tokoh-tokoh agama keluar. Satu, gerakan dakwah. Majlis ulama' kebangsaan. Mana? Keluar sekarang. Keluar. Kita jumpa. Kalau abang-abang hebat-hebat kita macam Usuk Azmi. Berani jumpa orang-orang ni. Anda ulama' lagi kena beranilah. Jumpalah pemimpin-pemimpin. Tegur mereka. Tak boleh macam ni. Kita mengundang lebih banyak kemerdekaan. Berpecah belah dalam persaudaraan Islam. Mengundang bala yang sangat besar. Pergaduhan sesama Islam akan mengundang penyakit yang sangat dahsyat kat negara ni. Orang mati setiap hari beratus. Kes berbelas-belas ribu. Kita boleh bergaduh lagi nak menentukan siapa berkuasa. Siapa-siapa rasa dah tak boleh pergi letak jawatan itu terbaik.
Siapa-siapa yang rasa dia bagus, duduk sama-sama bincang, sepakat membawa berkat. Sepakat membawa berkat. Orang Islam tak faham ke? Engkau yang blok sana kena Nabi, yang blok sini kena Nabi. Engkau pakai otak le. Ikut Nabi sekarang. Bukan ikut PM, bukan ikut menteri, bukan ikut gaja, bukan ikut sultan. Ikut Nabi. Bila ikut Nabi, semuanya sepakat. Bila ikut pemimpin, berpecah belah lah. Setiap kita ada pemimpin kita. Aku ni daripada parti Tabawih. Maka pemimpin aku taat. Yang tu tak datang daripada parti tim kosong. Maka dia taat kepada pemimpin tim kosong dia. Yang sana pula, pemimpin dia datang daripada parti terung. Maka dia taat kepada pemimpin terung dia. Tapi kalau kita semua sepakat ikut apa Nabi kata, tak akan berbalah. Nabi kata jelas, persaudaraan nombor 1. Persaudaraan tempat paling tinggi. Persaudaraan tempat paling atas. Jadi jangan kita memainkan kata Nabi. Kata agung kita boleh main, tapi kata Nabi jangan main. Mampus kita ke akhirat. Kata agung kita boleh tolak, main nipu-nipu, pam suat ni. Dah jumpa lah, pam, boleh. Nak main dengan Nabi ke bro? Nak main-main ke dengan Nabi SAW? Ini teguran juga kepada mereka-mereka yang tentang, yang kutuk, yang khianat kepada para habaib. Ini semua ni, musibah datang. Keturunan Nabi, keluarga Nabi, kita permainkan, kita kutuk, kita lanyak, kita hina, kita caci, kita buat macam-macam, buat macam kawan-kawan. Mereka salah, mereka kurang, mereka tak sempurna. Itu bukan membolehkan kamu kutuk keluarga Nabi. Keluarga mereka, bapa engkau pun kalau orang kutuk engkau marah. Ini keluarga Nabi tau, orang yang nak bagi syafaat, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau ada adik-beradik kita jadi pelacur, orang kutuk pun kita marah. Kau jangan campur tangan boleh tak? Walaupun kakak aku pelacur, dia ada makan duit engkau. Dia ada ambil duit engkau tak? Dia ada ambil suami engkau tak? Jadi engkau tolong senyap boleh tak? Walaupun kakak aku pelacur, tapi dia cari duit untuk hidup dia. Dia tak cari bini, dia tak cari suami engkau. Kau boleh senyap tak? Nampak tak? Walaupun adik-beradik pelacur pun dia pertahankan. Bukan pertahankan jadi pelacur. Dia pertahankan jangan hina. Ini Nabi punya keluarga pun kentam. Inilah kemukaan Allah SWT dah sampai. Lama dulu. Dalam ceramah-ceramah ulama-ulama dah sebut, jangan hina keluarga Nabi, jangan kutuk orang. Kalau orang sains dia nampak satu je, virus. Kita umat Islam kena pandang, yang belajar agama kena faham, yang semua datang ni banyak faktornya, banyak asbab dia. Nampak tak? Kita benarkan tak ada apa-apa pun tindakan ke atas orang yang mencaci para sahabat, mencaci para abaib. Tak ada. Ini natijah je. Semua orang kena sekarang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita tak ada apa-apa. Jangan banyak-banyak cakap. Tak ada apa-apa. Yang cakap pun sama je. Tak ada apa-apa kita ni. Kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nampak tak Kita sayangkan negara ni. Kita tuntut. Mana-mana yang rasa tak kuat, duduk sama-sama. Dia blok kerajaan, dia blok pembangkang, semua ada orang Melayu. Tak boleh duduk sama ke? Nabi pesan apa? Di Mekah, kita pernah menggunakan pada haji tak? Pernah menggunakan pada umrah tak? Di Mekah, macam-macam mazhab datang. Macam-macam warna kulit datang. Macam-macam ideologi ada. Macam-macam prinsip ada. Kenapa kita duduk sama-sama? Sebab kita cintakan Nabi. Tak ada ruang nak tanya prinsip kau apa. Tak ada ruang nak tanya ideologi kau apa. Tak ada ruang nak tanya engkau ni pengaruh kau apa, peranan. Tak ada. Kita datang kerana Allah, maka sujud kerana Allah. Tak boleh buat kerana Allah sekarang. Malaysia diambang kehancuran. Kalau macam ni perangai buruk engkau orang. Malaysia diambang kehancuran. Tolong ulama' campur tangan. Ada orang kata tentera campur tangan lah. Tanya saya, ulama' kena campur tangan sekarang. Ulama' kena tinggalkan kursi empuk bilik aircon kau. Engkau faham tak? Mufti tinggalkan bilik-bilik aircon, datang sekarang pergi jumpa panjat pemimpin negara. Kalau majlis gaja-gaja buat mesyuarat tergempar, para ulama' kena buat mesyuarat tergempar sekarang. Jangan tunggu 2-3 hari, buat sekarang. Saya nasihat mesyuarat tergempar para ulama'. Saya bukan ulama'. Tapi saya nak cadangkan ulama' buat satu mesyuarat tergempar sekarang. Majlis fatwa kebangsaan, mufti buat mesyuarat tergempar sekarang. Isu negara, isu kau orang. Kalau aku dalam tu, aku dah panggil korang semua buat mesyuarat. Kalau aku Menteri Agama, aku akan terrajui mesyuarat ni. Aku akan terrajui usaha ni. Apa yang aku boleh buat ialah live seperti ini. Yang maki yamun silakan, tak jadi masalah. Ini perjuangan agama. Nampak tak? Majlis agama Islam, banyak politik dalam tu juga. Tetapi majlis pertubuhan-pertubuhan ulama', pertubuhan-pertubuhan ustaz, astazizah, buat mesyuarat terhempas sekarang. Apa kita boleh buat untuk
untuk kita selamatkan negara ni. Madrasah, mana-mana pertubuhan madrasah, panggil mesyuarat tergempar. Alamanya pun tak apa, mesyuarat tergempar. Apa kita boleh buat sekarang? Kita nak satukan pergaduhan ni. Kita nak satukan orang Islam. Ini masa kita tunjukkan dakwah kita. Allahu Akbar. Jangan kita dituduh bercakap banyak, cakap debat-debu kat Facebook. Apa kerja kau dah buat apa? Apa yang kau dah buat? Ini masa kita sekarang. Jangan takut nak jumpa PM, jangan takut nak jumpa Anwar Ibrahim, jangan takut nak jumpa Mak Sabu, jangan takut nak jumpa Dr. Mahathir Mohamad. Kita kena jumpa sebab mereka ni semua bukan Firaun yang kita patut takut. Firaun pun kita gedah. Faham tak? Kena jumpa. Majlis ulama, majlis agama, bukan majlis agama, majlis ulama, persatuan-persatuan Islam yang ulama semua ni kena turun padang sekarang. Jangan berpihak, jangan berparti. Kita turun kerana Allah, bukan kerana parti. Buang jauh-jauh walaupun kita sayang parti kita, walaupun kita sayang pemimpin kita. Demi kerana Islam, kita ketepikan semua ni kerana Allah, kerana ini janji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu, bukan parti bersatu. Jangan salah faham. Faham ke faham ni? Ini masa dia. Kau tak ada nanti, orang macam aku pun orang menyampah. Asyik bercakap dia tak ada usaha. Asyik bercakap dia tak ada tindakan. Nampak tak? Majlis ulama buat mesyuarat tergempar sekarang. Apa peranan kamu nak selamatkan negara? Dulu saya datang daripada gelanggang silat. Dulu ulama-ulama jadi guru silat. Mereka tarbiyah, mereka didik, mereka bimbing kita untuk pertahankan negara. This is the right time. Kita bukan nak bawa orang kat jalan raya, tak selesai. Kita bukan nak bawa orang untuk huluskan keris atau pedang, tak selesai. Kita nak bawa agenda yang telah diguna pakai oleh datuk nenek moyang kita. Kan? Iaitu pergi menghadap, hadap. Kata panglima, kata perwira, kata hulu balang. Hadap, jangan lari. Biar mati, bermaruah. Daripada mati, tidak ada harga diri. Allahu Akbar. Nampak tak? Menghadap semua pemimpin kita. Tugas kita jalankan. Allahu Akbar. Jalan. Subhanallah. Kita kena satukan semua sekarang. Ini masa dia. Kita tahu siapa pun, blok mana pun jadi duduk di atas. Selagi Islam, Quran, Sunnah tak dipegang, selagi itu sampah. Selagi Islam tidak ditegakkan, sampah. Selagi Quran tidak dijunjung, sampah. Masjid akan jadi sampah pada mata mereka. Tutup. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Ini perjuangan untuk melihat Islam duduk di tempat paling atas. This is the right time. Untuk kita ulama, ustaz-ustaz, untuk kita mainkan peranan. Di pihak saya, kita solat ajak secara berterusan. Mohon pada Allah bermunajat. Bangun sepertiga malam. Mohon selamatkan Malaysia. Bukan sekadar jauh daripada COVID-19, tapi hati-hati kita disatukan. Iman-iman kita diperkukuhkan. Martabat kita sebagai seorang Muslim jangan diperkotak-katikkan. Allahu Akbar. Ini kita sudah berada di satu tahap yang paling dahsyat. Paling bangsat. Orang kafir melihat kita dengan pandangan yang salah. Bukan ini kehidupan umat Islam. Kepada Perdana Menteri, kepada menteri-menteri, tolong ingat, bawa Islam dalam kepimpinan anda. Parti apa pun, bawa kepimpinan Islam. Cakap benar, hilang kuasa tak apa, jangan hilang yang maha kuasa. Bercakap benar, jangan takut. Kalau anda salah, mengaku, minta maaf. Itu adalah perkara yang paling Allah suka. Perkara yang paling Allah sayang. Paling Allah suka. Allahu Akbar. Kita memaafkan semua orang. Apa kata ulama? Maafkan orang yang zalim pada kau. Beri pada orang yang tak beri pada kau. Sambung tali silaturahim pada orang yang memutuskan silaturahim kamu. Ini tugas kita sebagai ulama ustaz. Buatlah. Maafkan orang yang zalim pada kamu. Berikan pada orang yang tidak memberi pada kamu. Sambung silaturahim pada orang yang telah memutuskan silaturahim pada kamu. Apa kata ulama? Tidak ada orang yang lebih banyak menerima kemaafan daripada Allah, melebihi daripada orang yang suka memberi maaf pada orang lain. Allahu Akbar. Tidak akan dapat kasih sayang lebih daripada orang yang kaya dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan negara ini diselamatkan. Saya sekali lagi, Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah, kan, berbesar hati melihat kalau kita semua bersatu hati. Tentu tak semua orang boleh selari dengan perjuangan kita. Tapi ini perjuangan kita. Ini gaya kita. Ini cara kita. Ini kaedah kita. Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai jadi punah.
Kan? Kita dah terlalu lama biarkan orang lain kuasai kita. This is the right time untuk kita pegang kuasa. Kan? Satukan mereka, letakkan syarat Islam sebagai pegangan. Siapa pun pemimpin mesti buat ni. Ulama kena suara sekarang. Jangan kita megah. Berbangga sangat ke engkau, ceramah ratus ribu tengok. Berbangga ke engkau, this is the right time, Allah tengah tengok engkau. Mana ustaz-ustaz selebriti, ustaz-ustaz terkenal ni, kontak semua, duduk. Pergi adab Perdana Menteri, adab Dr. Mahathir Mohamad, adab Anwar Ibrahim, adab Muhammad Sabu, adab Zaid Amidi, adab bosku Najib. Mereka malu dengan orang agama. Sebab besok mereka mati, siapa nak mandikan, siapa nak solatkan, siapa nak doakan, siapa nak tahlilkan, siapa nak kirim Quran tu? Siapa? Bagi tahu awal-awal kepada mereka. Allahu Akbar. Ini Cik Mat bagi ni. Ni orang lama ni. Awal bismillah menepik inai. Inai ditepik di atas tangan. Mari kita berdoa beramai-ramai. Semoga negara di dalam aman. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adab pemimpin kita. Kalau anda offer saya 10 jari tak cukup. 100 jari saya persembahkan. Kan? Saya ikut sama. Adab kita jumpa. Saya tak ada kuasa, saya tak ada apa-apa. Tapi siapa-siapa offer, Pak Riz, jom kita turun Pak Riz. Kita menghadap yang di Pertuan Agong. Kita menghadap ni, Saya ikut je. Kan? Sebab jalan benar yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ini jalan dia yang kita nak perjuangkan. Kita bukan nak berbelah siapa-siapa. Kita nak satukan semua ni. Mereka mungkin tak nampak yang kita nampak. Hatta mallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisab wa lahum azabun azim. Kita takut sampai ke level tu, habis kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, faham tuan-tuan? Kan? Sambil-sambil tu, oleh kerana merasa ni, kan? Ni kopi. Ni kopi ni tuan-tuan, kita buat kajian dalam. Lama kita buat kajian, kan? Sebab kita tengok orang terlalu sangat patuh kepada WHO. Macam dah bertuhankan. Contoh, saya minta maaf kalau salah ni. Seakan-akan macam bertuhankan WHO pula. Nampak apa kata WHO, ikut. Takut nak tolak. Apa kata WHO, kita ikut. Tapi apa kata Allah, apa kata Nabi, semua kita tolak. Saya dah cerita sebelum kita putus tadi. Apa dia? Saya ni bukan ustaz. Tapi bila Allah bagi saya madrasah, saya kena bangunkan karakter sebagai seorang Muslim yang terbaik. Bila Allah bagi saya madrasah, saya tahu ini adalah anugerah paling mahal Allah bagi pada saya. Walaupun saya bukan ustaz, saya tidak belajar aliran agama. Saya belajar sekolah biasa. Kemudian pergi ke universiti, ambil jurusan ekonomi. Saya bukan ustaz, tapi Allah bagi saya madrasah. Saya bangunkan madrasah, saya kena ada karakter sebagai seorang Muslim yang terbaik. Maka isteri anak-anak saya automatik ikut jalan yang terbaik ni. Kan dulu kita rock, kita pergi karaoke, kita pergi konsert. Kan? Kita banyak buat silap. Tiba-tiba Allah hadirkan satu rahmat bagi dia. Allah bagi kita satu kasih sayang dia. Kita sambut, kita gebut, kita tak lepaskan. Hari ini alhamdulillah, 10 tahun yang lepas, 12 tahun yang lepas bila Allah bagi benda ni, subhanallah, isi saya pakai pudar. Mula pakai pudar kita kena kutuk, kena lanyak. Macam bagus pakai pudar, Nabi tak kata wajib kau pakai pudar. Kita kena lanyak. Saya kata isi saya sabar, tak apa. Pandangan orang itu kita terima saja. Selagi pandangan itu tidak mencacatkan agama, kita biarkan. Kan? Pandangan Allah itu paling penting. Kita mencari pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Pakai pudar tak jatuh hukumnya haram, kita pakai. Hari ini apa berlaku? Satu dunia pakai pudar. Sedapnya kopi Pak Riz. Dulu bila isi saya pakai pudar, dikutuk, dilanyak, dicaci macam-macam. Engkau macam orang alim pula. Ustaz pun isi tak pakai pudar, engkau pula bawa isi kau pakai pudar. Macam bagus je. Hari ni, yang cakap pun terpaksa pakai pudar. Bukan kata perempuan, lelaki pun pakai pudar sekarang. Nampak tak? Allah hajar, Allah smash kita. Allah smash kita, terluduk kita. Nampak tak? Tiba-tiba bila kepimpinan kita tidak berteraskan Islam, KKM kata pakai pudar pun pakai mask. Bila kau cakap, mesti ada fakta, mesti ada analisis. Berapa ramai orang pakai pudar telah kena COVID-19. Bagilah tahu. Dan kita boleh laksanakan apa yang kau cakap. Kau main cakap je. Tak ada analisis. Kenapa kamu menentang Islam dalam keadaan tak perasan? Masjid, kluster, orang pakai pudar, kena pakai mask. Semua benda berkaitan Islam, kita telah ganggu. Kan? Jarak 1 meter solat. Nampak tak? Pada peringkat awal, angkat air semayang pun tak boleh kat masjid. Kena bawa sejadah. Engkau bawa sejadah, dahi kita tak boleh letakkan kat kapit, tapi kaki engkau boleh jalan kat kapit. Apa cerita? Nampak tak? Tak masuk akal. Kita bodoh, ikut je.
Saya bukan nak ajak orang lawan, tidak. Tapi kita nak kata bahawa ada benda banyak tak betul. Satu, Allah hadirkan banyak. Ada orang kata Pak Riz satu dunia. Kata tengok memang satu dunia. Satu berulang-ulang kena. Pak Riz, jangan cakap banyaklah. Ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama di Madinah, semua Mekah pun buat. Kau cerita siapa? Satu, Nabi tak doakan Mekah dan Madinah. Faham? Nampak tak? Nabi suruh ikut Nabi, bukan ikut ulama Mekah. Asal kau tak nak ikut pula ulama Aceh? Kenapa kau tak nak ikut pula ulama Brunei? Sedap kopi ni. Jangan lupa. Jadi ejen jual. Kita ada impian nak buka perkampungan madrasah. 3 tahun lepas sekarang, kita nak kumpul duit sekarang ni. Tengah kumpul duit. Macam dapat duit? Ni, tolonglah bantu kita jadi ejen. Nampak tak? Duit ni kita nak bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Dulu kita ada bangunkan kat sini, tapi tempat dah terhad, dah tak boleh. Sebab permintaan masuk madrasah tu dah banyak. Kita ada pusat pemulihan dadah. Kita ada pusat pemulihan akhlak. Kita ada pusat penjagaan orang tua. Semua ada. Kan? Budak-budak dadah ni kita bangunkan pakai apa? Bukan pakai kaedah WHO. Kita pakai zikir. Kita pakai zikir, tuan-tuan. Orang kata macam mana pakai zikir boleh pulihkan orang? Engkau tak yakin pada Allah. Kalau engkau yakin, jadi. Nampak tak? Zikir ni, dan dengan kuasa zikir ni, saya dah pernah ceritakan 3-4 hari lepas. Dengan kuasa zikir ni, musuh tewas. Musuh tergigil. Kita belajar silat dulu. Dengan zikir kan kita bantai orang. Kan? Kita lekatkan pam, tembak daripada jauh, tuan-tuan, zikir. Bukan pakai mentera. Pakai zikir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pam, terbanting orang. Pakai zikir. Belajarlah. Baru kita boleh sampai ke level tu. Tapi tak belajar memang tak boleh apa. Kau siap Allah Akbar, pam, tak bergerak. Bukan tak bergerak, kau yang bergerak. Nampak sebab kau bongak sangat. Otak tak ada. Yakin pada Allah. Yakin. Kita pakai zikir, insyaAllah. Kemana budak-budak tu? Mana kita boleh angkat, kita angkat. Kerja dengan kita, bersama dengan kita. Masuk madrasah kalau anak-anak tu masih muda. Memang banyak. Yang main ketum, yang main dadah. Ada dalam tim kita. Bukan tak ada dalam tim kita. Dalam tim Pak Riz pun ada. Kan? Semua kita bawa. Yang terlibat dengan seks, yang mengandung, yang nak beranak pun ada. Kita kembali pada Quran dan Sunnah. Bukan pakai kaedah psikologi, pakai ni kaedah. Tak pening kepala. Pakai zikir ya Quran, insyaAllah. Yakin pada Allah, bantuan Allah pasti sampai. Yakin. Satu kita nak buat perkampungan madrasah. Dan insyaAllah kita dah ada tanah, kita dah jumpa tanah, tapi belum buat keputusan lagi sebab PKP tak boleh keluar kan. Kita ada satu tanah 12 ekar yang di-offer pada kita, tapi di pengalaman lah. Tak apalah pengalaman kalau tempat kalau besar, kenapa nak besar sangat? Subhanallah. Supaya kita boleh besarkan lagi. Kita nak ada 1,000 lebih pelajar yang sedang belajar di tempat kita. Sekarang kita ada 100 lebih. Kan? Kita nak ada 1,000 pelajar, kita nak bawa ulama-ulama masuk dalam tempat kita, para habaib mengajar tempat kita. Jadi anda beli kopi secara tak langsung, anda sedang membantu sebuah perkampungan madrasah dibina. Kita bukan kerajaan, kita bukan anak orang kaya, kita bukan anak orang kerabat, tapi kita adalah umat Muhammad. Impian jangan berhenti selagi nafas tidak berhenti. Khairun nas anfa'un linnas, baik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Jom bantu kita, beli kopi kita, kan? Bukan untuk kayakan Pak Riz, tidak. Untuk kita laburkan duit kita untuk pembangunan madrasah. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua leader-leader kita yang dah masuk jadi leader. Banyak negeri lagi belum ada leader. Kita ada kat Singapura, kita dah ada. Orang Singapura tolong support kita. Kan? Kita ada leader di Melaka, kita ada leader di Kajang. Kajang. Ada banyak tempat lagi tak ada. Cuba dapat dah. Keras. Ejen kita banyak. And banyak orang beli. Setiap hari kita jual. Alhamdulillah. Syukur. Kita ada tim, kita ada saintis yang buat kajian ni. Bukan Pak Riz. Kan? Pak Riz minum je. Ni kopi ni. Ni kopi. Sedap tuan-tuan. Saya tak jual benda yang boleh tipu orang. Kan? Kalau saya tipu orang, setiap hari kena maki. Apalah kopi tak sedap, cerita macam-macam. Kopi Allah Akbar, tak ada apa-apa pun. Detox satu hal, tapi yang kita buat ialah antioksidan. Nampak tak? Untuk menghasilkan antibody yang kuat. Sebab dalam keadaan COVID sekarang, macam-macam benda berlaku kan? Nampak tak? Suatu kita buat kajian supaya dengan minum kopi ni dengan izin Allah, sebab kekuatan kita ialah kurma. Kita ada kandungan kurma kat sini. Kita ada kurma. Kurma bukan main-main kurma, bukan buatan-buatan gas macam kurma, tidak. Kurma kan? Kita masukkan kurma dan beberapa campuran yang lain. Kita ada gula nano, kita pakai gula pasir. Kan? Sesuai untuk orang kecil manis. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kan? Niatnya baik. Datang pada kilang orang Islam, 100% Islam. Saintis kita Islam. Saya orang Islam. Untuk madrasah. Cinta kita pada Rasulullah. Kita perjuangkan. InsyaAllah. Saya undur diri. Doakan semoga Malaysia aman dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, pada Kau kami berserah. Ya Allah,
Langkah-langkah kami, langkah-langkah yang berat, ya Allah, penuh dengan kesakitan, kepayahan, melihat negara ini berada di ambang kehancuran. Ya Allah, apa upaya kami? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami serahkan segala-galanya pada Engkau. Ya Allah, damaikanlah hati-hati kami yang sedang bersengketa, yang sedang berbalah. Ya Allah, selamatkanlah pemimpin-pemimpin Islam kami, ya Allah, yang sedang mencari setiap kesalahan antara mereka. Ya Allah, satukan hati-hati mereka, ya Allah, kerana kami semua adalah umat Muhammad, Nabi yang paling kau kasih, umat yang kau letak di tempat yang paling tinggi, terbaik. Ya Allah, kami malu, ya Allah, apa yang sedang berlaku. Kami takut, ya Allah, semua ini akan membuka kemurkaan Kau lebih besar, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Kami daif, kami lemah, ya Allah. Kami tak ada kekuatan, ya Allah, melihat apa yang sedang berlaku, ya Allah. Rakan-rakan, teman-teman, saudara mara kami meninggal setiap hari, ya Allah. Ini buat pertama kali dalam hidup kami, ya Allah, melihat umat Islam dalam keadaan paling hina, ya Allah, di negara tercinta ini. Ya Allah, sahabat-sahabat kami di hospital sudah mudah keletihan, ya Allah. Katil tak cukup, ya Allah. Oksigen tak cukup, ya Allah. Oksigen tak cukup, ya Allah. Kami bimbang, ya Allah, ada antara mereka yang meninggal dunia bukan kerana COVID, tapi kerana oksigen tak cukup, ya Allah. Sedangkan pemimpin kami berbalah, bergaduh, bersengketa, merebut sesuatu yang sangat kecil di sisi Engkau dunia ini, ya Allah. Berilah kami semua hidayah, ya Allah. Berilah pemimpin-pemimpin kami hidayah, ya Allah. Agar mereka sedar, ya Allah, yang mereka rebutkan ini, ya Allah, sesuatu penuh tipu daya, sesuatu yang melalaikan, ya Allah. Berilah hidayah pada mereka, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang duduk di bawah, kami hilang pendapatan, hilang duit, ya Allah. Kami dah sudah tak mampu, ya Allah. Sampai kan ada antara kami yang terpaksa menaikkan bendera, ya Allah, meminta ihsan orang, ya Allah. Ya Allah, begitu rendah maruah kami pada saat ini. Kerana itu, ya Allah, Kau beri dan anugerahkan kami ketabahan paling dahsyat seperti mana Kau telah anugerahkan kepada para ulama, para sahabat. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan iman, ya Allah, untuk kami terus berjuang mempertahankan apa yang kami telah pertahankan selama ini, ya Allah. Kami bimbang, ya Allah, ada antara saudara-saudara Islam kami, ya Allah, tergadai, terlonde, terlucut iman mereka, ya Allah, kerana sebab datangnya COVID, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Berilah kami kemenangan, ya Allah. Berilah kami kemenangan, ya Allah. Berilah kami, ya Allah, kebijaksanaan, ya Allah, menguruskan COVID-19 ini, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan keluar, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan keluar, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami benar-benar dalam kesulitan, ya Allah. Kami benar-benar dalam kepayahan. Kami benar-benar dalam kecemasan, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami tak mampu lagi melihat anak-anak kecil yang semalamnya bermain, bergurau senda dengan ibu mereka, tapi pagi ini ibu mereka pergi selama-lamanya. Kami dah tak cukup kuat, ya Allah, melihat suami isteri berbual, berbicara dengan penuh keindahan, penuh kebahagiaan, tiba-tiba mendapat berita hilangnya suami, hilangnya isteri, ya Allah. Kami dah tak cukup kuat, ya Allah, mendapat berita saudara-saudara kami pergi satu demi satu. Tolonglah, ya Allah. Kami masih leka berbalah, kami masih leka untuk berperang demi jabatan, demi kuasa, demi kedudukan. Kami malu pada Kau, ya Allah. Kami malu pada Kau, ya Allah. Kami malu pada Kau, ya Allah. Tolonglah jentik hati-hati kami, terutama pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka sujud pada Kau, merendah diri sebagai hamba, agar mereka tidak berjalan menungkak langit, berjalan seperti seorang raja. Tolonglah, ya Allah. Berilah hidayah pada kami semua, ya Allah. Kami sedang diketawakan oleh orang kafir yang menerajui Islam, yang memimpin dengan ini Islam, yang duduk di depan Islam, tapi kami sedang memberi gambaran salah kepada orang bukan Islam. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Kami berdosa, ya Allah. Kami berdosa. Kami telah mengkhianati Muhammad. Kami telah mengkhianati perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mengkhianati perjuangan Nabi kami, ya Allah. Kami berdosa, ya Allah. Kami berdosa, ya Allah. Ya Allah, Kau cabutkanlah kegerunan di hati-hati ulama-ulama kami, supaya mereka tak gerun pada makhluk, ya Allah. Engkau titipkanlah, ya Allah, kekuatan, keberanian, ya Allah, pada mereka, ya Allah, agar mereka mampu menegur pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah, di hari Jumaat penuh mulia ini, pukul 9 hari.
Kabulkan doa kami ya Allah. Karena kami tak pasti masih ada esok lagi tak untuk kami. Selamatkanlah negara Islam ya Allah. Selamatkanlah negara Islam ya Allah. Kami malu ya Allah. Kami malu pada kau ya Allah. Kami malu ya Allah. Kami takut azabmu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, ada rezeki kita jumpa besok. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu akbar. InsyaAllah.